Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kepada yang dah tekan subscribe, dan pada yang belum tekan subscribe, janganlah segan dan silu, tekan saja subscribe dan lonceng. Tengok, ayam pun cakap macam tu. Okey, minta maaf pada video kali ni ayam agak bising. Mungkin kerana nak menghebohkan, BKP dah boleh semak bantuan kehilangan pendapatan. Tu yang ayam duk bising. Jom kita abaikan dua anak kecoh. Okey, jom kita pergi kepada tajuk dan video ni pada kali ini. Let's go. Okay, aku pasti dan aku yakin ramai yang dah buat semakan BKP dan mendapati gagal ataupun dalam bahasa yang lainnya tiada dalam rekod. Jika itu yang terpampang, bermaksud anda memang tidak layak untuk menerima bantuan kehilangan pendapatan sebanyak 500 ni. Jadi BKP sebenarnya. Jadi apakah sebab dia? Okay, dalam video kali ni aku nak nyatakan 5 sebab kenapa boleh jadi gagal. Aku pun pelik sebab pada awal kenyataannya dinyatakan penerima sebanyak 1 juta, tapi yang terkini mengeluarkan kenyataan penerimanya tak sampai pun 1,800,000 lebih sahaja. Jadi ada banyak yang tidak menerimanya. Kenapa jadi macam tu? So, jom kita semak 5 sebab dia kenapa jadi macam tu. Okey, sebab yang pertama dan sebab yang utama. Pertama dan utama iaitu tiada rekod caruman dalam KWSP dan Perkeso. So dalam video kali ni aku nak bagi korang faham bahawa BKP ni dibuat menggunakan semak silang di antara dua badan ni, KWSP dan Perkeso. Itu ialah perkara yang paling asas untuk semakan. Jadi kalau tidak ada salah satu, maka tidak lengkaplah semak silang itu dan akan gagallah permohonan pengeluaran ni untuk dapat bantuan ni. Okey. Yang pertama. Yang nombor 2, sekiranya individu tersebut bekerja sendiri, kita kena faham orang yang bekerja sendiri, tak kira sebagai apa pun, memang tidak layak menerima BKP walaupun dia peniaga, ataupun dia makan gaji kepada majikan yang tidak berdaftar dengan KWSP. Sebagai contoh, dia bekerja dekat workshop, buat welding, buat grill, buat macam-macam, owning semua, tapi syarikat yang dia bekerja tu tidak berdaftar dengan KWSP. Dan korang tak pernah pula buat semakan. Jadi korang mendapati, korang ingat kan, korang dipotong KWSP dan SOKSOR, rupa-rupanya tak ada. So, itu sebab yang nombor 2. Jadi kita pergi pada sebab yang nombor 3, iaitu dalam sesetengah kes, terdapat majikan yang memberhentikan sementara pekerja mereka akibat COVID-19 ni, pandemik hari tu, dan mereka masih membayar caruman KWSP dan Perkeso. Walaupun orang ni tak bekerja, dia tak bekerja, dia tidak dibayar gaji, tapi majikan masih membayar caruman. Jadi macam mana tu? Jadi bila dibuat semak silang, mendapati ada rekod caruman yang lengkap, berdasarkan gaji pokok. Jadi itu pun salah satu sebab kenapa tidak menerima. Kena ingat tu Okey, dan sebab yang seterusnya kenapa jadi macam ni sebab ada sesetengah majikan ni yang tidak konsisten membuat caruman terhadap pekerja mereka. Tidak konsisten tu maksudnya, okey, setahun ada 12 bulan. Sepatutnya 12 kali pemotongan. Betul. Tapi ada setengah majikan ni dia buat bukan tiap-tiap bulan Kena faham. Ada setengah majikan ni dia mengelat. Kita sebagai pekerja yang tak tahu dia orang punya mengelat tu macam mana. Kadang caruman tu dimasukkan 2 bulan sekali. Contoh, dan bukannya sebulan sekali. Ada. Okey. Ingat tu. Kita kena sentiasa memantau caruman kita Itulah gunanya aplikasi iAccount. Sekarang baru kita nak ambil port pasal iAccount sebab ada bantuan pengeluaran pengeluaran KWSP. Start daripada iLestari hinggalah ke sekarang baru orang ambil port pasal iAccount. Sebelum ni tak ramai pun yang ambil port pasal iAccount. Malah ada yang tak download pun, tak daftar pun walaupun mereka bekerja. Jadi mereka sendiri tak tahu caruman mereka berapa. Sejak semenjak ni baru ambil port pasal iAccount. Itulah pentingnya kegunaan iAccount Jadi setiap bulan kita boleh semak kita punya gaji, kita punya caruman kita berapa, caruman majikan kita berapa, jumlah jadi berapa. Itulah pentingnya Jadi kalau ada yang tak masuk pada bulan tersebut, kita bolehlah argue benda tu kepada majikan kita. Okey. Dan kita pergi pada sebab yang seterusnya. Okey, ada setengah golongan ni contoh, mereka diberhentikan kerja pada bulan 2 sebagai contoh. Bulan 2. Tiba-tiba bulan 5 dapat kerja. Tempoh yang sekejap. Bulan 2 tak ada kerja, bulan 5 dapat kerja. Sebagai contoh lah. Ini contoh bagi Maka mereka juga tidak layak.
Sebab mereka telah mendapat kerja dalam masa yang singkat. Contoh. Itu yang aku bagi tadi sebagai contoh. Tapi kalau korang ada dalam situasi lain, korang tetap tidak layak. Contoh kalau diberhentikan kerja pada bulan 8. Okay, bulan 8 tu dah suntuk sangat nak dikira. Jadi tidak masuk dalam senarai penerima juga. Itu yang seterusnya. Okay, yang terakhir ya. Kenapa boleh jadi tak dapat sedangkan korang rasa korang dapat? Okay, ada setengah syarikat ni, bukan nak cakap lah, tak nak sebut lah nama-nama apa, tapi ada setengah sektor ni, mereka hanya mencarumkan pekerja mereka dalam KWSP sahaja, tapi tidak ada dalam Perkeso. Ada. Kadang-kadang, bila kita tengok dalam slip gaji kita, okay, kita akan nampak ada pemotongan KWSP. Benda tu jelas. Dan bila korang semak pula dalam iAccount, memang korang mendapati okay, korang mendapati memang ada rekod setiap bulan dicarumkan dalam KWSP. Tapi persoalan yang timbul, macam mana pula kita nak semak kita punya pemotongan dalam Perkeso? Perkara itu tidak mudah sebab kita perlu pergi ke pejabat Perkeso. Tidak ada aplikasi Perkeso sekarang ni. Itulah sebab dia. Jadi bila kadang-kadang pada slip gaji kita saja tertulis Perkeso berapa ringgit je, murah je, tak macam KWSP. Tapi sebenarnya tidak dicarumkan dalam Perkeso. Itu pun jelas satu sebab juga. Jadi bila hasil semak silang tu gagal, maka anda gagal untuk menerima bantuan ni. Itu saja yang korang perlu ingat. Semak silang. Apabila semak silang gagal dilakukan dan tidak ada match di antara kedua-duanya, maka akan gagal lah. Itulah sebab lah pada korang tengok pada thumbnail ada logo KWSP dan Perkeso. Sebab dua-dua agensi ini bersaling kait untuk membuat semak silang dalam pembayaran BKP. So, hari pun dah mula panas. Itu saja yang aku boleh share dengan korang. Kenapa korang boleh jadi gagal dalam BKP ni, sedangkan korang merasakan korang layak. Okay, dah panas. Cuaca pagi ni orang cakap panas pagi ni elok. Okay, semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan ni. Dan okay, kalau gagal, tak boleh nak kata apa. Bukan rezeki kita untuk kali ni. Tak apa, ada rezeki yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Bye-bye.